Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan, Perikatan Nasional serta semua pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang telah bertungkus lumus dalam memastikan kelangsungan serta kesempurnaan bajet 2021 kali ini, bajet yang terbesar dalam sejarah, iaitu melibatkan pembelanjaan 322.5 bilion adalah sesuatu yang sangat perlu memandangkan negara ini sedang berhadapan dengan satu peperangan yang luar biasa ke atas kesihatan dan normal baru kehidupan masyarakat keseluruhannya. Kita terpaksa berhadapan dengan satu keadaan yang amat sukar kerana bukan negara kita sahaja, malah seluruh dunia tidak ada pengalaman langsung menghadapi krisis pandemik COVID-19 ini. Dengan hasil yang mungkin mengucup serta perbelanjaan yang membesar, kita seharusnya meletakkan rating penarafan sebagai perkara kedua dan meletakkan kebajikan serta kesihatan rakyat sebagai keutamaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga sekali lagi kepada pihak kerajaan melalui Kementerian Keuangan yang telah berbincang dengan pihak KWSP yang telah mengubah keputusan awal berkaitan pengeluaran wang pencaruman seperti diumumkan baru-baru ini dengan kaedah-kaedah yang baru. Di sini saya juga berharap agar adanya penambahbaikan dari masa ke semasa mengikut tuntutan dan keperluan pencarum. Tolong jangan abaikan hal ini. Ini adalah amat penting untuk 14.7 juta rakyat yang kita sayangi. Saya tertarik dengan beberapa cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pekan bagi memastikan simpanan pencarum masih bertahan selepas pengeluaran pukal yang mana kita sedar jumlahnya amat besar yang bakal dikeluarkan untuk rakyat. Oleh itu, kita mencadangkan agar KWSP diberikan projek mega kerajaan yang strategik dalam dan di luar negara. Ini kerana KWSP adalah satu-satunya institusi yang tertua di dalam dunia, dilahirkan lebih 69 tahun yang lalu dengan modal berbayar hanya dengan 15 juta dan kini KWSP telah dinilai hampir 938 bilion. Ini dengan jelas membuktikan bahawa KWSP telah berjaya melaksanakan tanggungjawab yang luar biasa dalam hal ehwal ekonomi, perniagaan dan dalam dan di luar negara. Terima kasih kepada seluruh pengurusan dan kaki tangan KWSP dari zaman ianya dilahirkan sehingga ke hari ini yang cekap dan penuh dengan integriti. Justru saya merayu untuk kerajaan menimbangkan agar projek-projek mega ini diberikan kepada KWSP demi kelangsungan menjaga, membantu masa depan hari tua rakyat kita yang saya sebutkan tadi 14.7 juta orang. Saya juga mencadangkan agar KWSP memperkenalkan dividen pelbagai peringkat atau multi-tier dividen dengan izin. Dengan erti kata lain, KWSP akan memberikan peratusan dividen yang lebih tinggi dan berkompetitif kepada pencarum yang memiliki simpanan yang rendah. Hal ini sebenarnya adalah di antara jihad kecil yang telah kami laksanakan ketika saya memimpin tabung haji. Di antara tahun 2013 hingga 2018, ketika itu kami memperkenalkan hibah tambahan, hibah dividen khas bagi penyimpan yang belum menunaikan fardu haji dengan memiliki simpanan kurang RM9,980. Semua ini telah kami lakukan dengan pengurusan tertinggi bagi memastikan semua pendeposit yang kurang berkemampuan dapat mencukupkan simpanan dengan lebih cepat untuk melaksanakan tuntutan rukun Islam yang kelima. Malangnya apabila Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan negara, dividen khas yang menguntungkan pendeposit miskin ini telah dihapuskan. Malah sehingga kini polisi tabung haji yang dimulakan oleh Pakatan Harapan masih lagi diteruskan kerana lantikan mereka masih terus dan kekal. Begitu juga dengan saranan agar KWSP melaksanakan pelaburan menguntungkan termasuk memiliki sebahagian daripada sektor strategik. Contohnya, dahulu KWSP adalah pemegang saham utama Harta Lega Holding Berhad, iaitu salah satu sebuah pengeluar kilang sarung tangan terbesar dalam negara. Malangnya polisi penjualan aset yang telah diamalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan
secara rakusnya telah menyebabkan KWSP melepaskan sebahagian saham milik mereka di dalam syarikat tersebut pada akhir Januari tahun 2020. Hari ini, market cap harta lega adalah sekitar 60 bilion, iaitu syarikat yang keempat terbesar dalam bursa saham Kuala Lumpur BSKL. Bayangkan betapa besarnya lompong kerugian negara disebabkan polisi ekonomi merugikan yang diamalkan pada zaman Pakatan Harapan. Saya bimbang perkara ini berulang kembali di zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Aset-aset strategik negara, terutamanya milik utama Islam, seperti yang telah saya bangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat yang lalu, iaitu penjualan ladang milik Tabung Haji Plantation di negeri Sarawak kepada syarikat Tamako di bawah harga pasaran, harganya terlalu murah, akan menjadi kenyataan. Ini kerana saya dimaklumkan dalam masa terdekat ini pihak Tabung Haji Plantation akan teruskan penjualan aset kepada pihak Tamako. Malah apa yang saya dengar, penjualan tersebut diperluaskan lagi. Saya pohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, tolong masuk campur tangan dan menilai kembali perancangan penjualan lebih 76% ladang-ladang milik tabung haji tersebut. Hentikan penjualan-penjualan ini, memandangkan harga minyak sawit mentah kini berada pada paras tertinggi, iaitu 3,301 tan. Saya fikir kita simpanlah tanah-tanah ini, memandangkan kita nak pandang ke Borneo, kita nak memperkasakan negeri Sabah dan Sarawak, apatah lagi pusat bandaraya Jakarta yang mana akan dipindahkan ke Kalimantan. Ini sekaligus akan memberi manfaat besar dalam sudut ekonomi jangka masa panjang buat tabung haji keseluruhannya. Malah jalan pen Borneo pun sudah sampai ke tanah tersebut. Macam-macam kita boleh buat. Tengok apa yang berlaku pada Sime Darby, Golden Hope dan sebagainya. Tanah-tanah ini mereka bangunkan, akhirnya mereka berjaya menjadi syarikat gergasi yang kaya dan raya. Kita telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga harta negara dan harta umat Islam. Tidak kiralah kita ni menteri ke, ulama ke, ahli ekonomi ke, kita semua diberi tanggungjawab kelak, dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jika kita tidak mampu mempertahankan walaupun seinci tanah milik umat Islam, maka gagallah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Datuk Yang Dipertua, saya juga bersetuju dengan keluhan rakyat bahawa wajar memberikan pertimbangan khas pandemik COVID-19 dengan memberikan moratorium wajib selama 6 bulan secara pukal kepada semua peminjam-peminjam yang benar-benar layak dan memerlukan sahaja. Dalam erti kata yang lain, secara bersasar. Sebabnya Datuk Yang Dipertua, ada juga syarikat-syarikat GLC, syarikat-syarikat korporat besar kecil yang untung, yang nakkan juga moratorium. Justru kita perlu benar-benar kita pastikan mereka memerlukan. Malahan rekod menunjukkan bahawa semua bank-bank yang terlibat yang memberikan moratorium wajib pada suku tahun kedua ini masih lagi mencatat keuntungan. Dia tak rugi, untung kurang. Inilah saya nak bagi tahu, mereka patut teruskan moratorium ini yang seperti telah minta. Moratorium bukanlah satu konsep daripada barat, tetapi ia diajar dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Maha suci Allah telah menurunkan kitabnya ini sebagai penyelesaian masalah manusia. Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Maksudnya, dan jika orang yang berhutang itu sudah mengalami kesempitan, maka berilah tempoh sehingga ianya lapang hidupnya. Selain daripada moratorium, bank, kerajaan, kawan-kawan semua dah sebut, kerajaan juga harus wujudkan jawatan kuasa kecil teliti memberikan kelulusan khas kepada peminjam-peminjam SME, amanah ikhtiar, tekun dan lain-lain. Contohnya amanah ikhtiar ada 304,000 peminjam aktif dan bayaran semula selama ini sudah mencecah sampai 98.7%. Ini sebenarnya membuktikan kesungguhan bumi putera wanita khususnya meminjam duit bayar, malah kalah dengan bank. Kalau bank pun ada di lingkungan akaun 3%, ini lebih murah daripada bank. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Bagan Datuk, Yang Berhormat Bagan telah menyatakan tadi bahawa khas peminjam-peminjam syarikat kredit leasing yang pinjam untuk bas, van dan sebagainya. Di kawasan saya, anak-anak muda yang buat Grab, naik motosikal, pergi pinjam duit. Lepas tu bila dia kata moratorium, Perdana Menteri Umum, Menteri Keuangan Umum, mereka ingat dia apa pun moratorium. Lain kali motor kena tarik. Bila kena tarik dengan hantar makanan kat orang pun tengah motor makan makanan kena tarik. Sebab apa? Sebab syarikat-syarikat kredit leasing tidak di bawah kelolaan bank negara dan juga Kementerian Keuangan. Saya nak syorkan kepada kerajaan,
bawah Kementerian Keuangan, kalau boleh cepatkan, laksanakan. Kita nak bawa rang undang-undang ini untuk kita luluskan, diletakkan di bawah bank negara dan MOF untuk diselenggarakan. Jadi saya harap ini dapat dilakukan. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi saya nak menyatakan berkaitan dengan agensi kaunseling pengurusan kredit AKPK. Ini juga harus diberikan mandat 100% kuasa untuk mereka bincang, atur untuk mersyorkan kepada pihak bank bagaimana mereka dapat membantu rakyat kita yang benar-benar susah. Datuk Yang di-Pertua, saya nak menyatakan kepada Datuk di-Pertua, hari ini saya nak bagi satu perkara yang penting selain daripada rumah PPR, PPRT semua ni saya tahu semua dah buat. Kerajaan akan pastikan. Bantuan musim tengkujuh. Rakyat Baling tanya saya, dia kata tak ada pun Menteri Umum. Tapi saya selak-selak buku ada. Saya minta Datuk yang Menteri Keuangan umumkan. Bila mereka nak gulung nanti umumkan. Dapat banyak mana. Kalau boleh bulan 12 ini kita nak minta tolong bagi. Kalau boleh naikkanlah sikit. Sehingga ke 300 pun tak apa, tak rugi. Mereka ni penoreh-penoreh getah. Jadi saya nak bagi tahu satu lagi yang Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mensyorkan. Saya juga mensyorkan satu perkara yang penting. Yang ini tak ramai kawan bawa. Saya nak bawa. Saya nak mencadangkan agar kerajaan menimbangkan dana bantuan khas diperluaskan kepada penghantar-penghantar makanan berdaftar seperti GrabFood, Foodpanda, Tapau, Lalamove dan syarikat-syarikat lain yang telah berdaftar online, memudahkan rakyat melakukan pembelian harian tanpa keluar rumah masing-masing demi melaksanakan penjarakan sosial, kerana mereka juga di antara penyumbang besar kepada usaha kerajaan untuk mengawal penyebaran pandemik COVID-19. Sedar atau tidak, mereka ini juga di antara frontliner yang membantu kerajaan dalam melaksanakan SOP, MCO, PKP, PKPB yang mendedahkan diri mereka dalam risiko COVID-19 ini. Datuk Yang di-Pertua, saya nak menyatakan banyak lagi cerita, tapi memandangkan saya faham, saya akur, saya keluar daripada hospital. Saya duduk hospital on drips. Saya datang ni demi kelangsungan kesejahteraan rakyat dan nak menyokong bajet pada hari ini. Jadi bagi saya sikit je ruang, saya habiskan. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya nak bagi tahu ini berkaitan dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Kita tak mau nak salahkan sesiapa. Kita menyokong, kita nak menyokong kerajaan. Dan saya minta dirumuskan. Saya akan minta kepada semua. Saya ingin menarik perhatian kepada laporan akhbar. Datuk Yang di-Pertua, hari ini orang, kalau kita tengok COVID meninggal dunia hari ini 322 kes. Hari ini setakat semalam. Hari ini belum dapat laporan lagi. Tapi Datuk Yang di-Pertua, 266 orang bunuh diri. Di antaranya hampir 25% bunuh diri kerana masalah kewangan, keluarga dan sebagainya. Jadi ini adalah satu masalah yang besar yang kerajaan sedang berusaha. Jadi saya harap rakyat faham kerajaan sedang berusaha, dan saya minta kerajaan hari ini, tanpa kiralah kerajaan ke pembangkang ke, masa kami dulu menjadi pembangkang Datuk Yang di-Pertua, masa tu kami ditekan, dihina, dikata pencuri, penyamun, perompak dan sebagainya, semua dihina. Tapi 2 tahun berturut-turut kami menyokong bajet Pakatan Harapan waktu dan ketika itu. Jadi saya nak mengajak demi kelangsungan kesejahteraan rakyat seluruh negara, saya minta, saya pohon, Pakatan Harapan, pembangkang tak pembangkang, kerajaan tak kerajaan, semua duduk satu meja untuk kelangsungan kesejahteraan rakyat. Ayuh, mari kita ketepikan pandangannya, kita sokong bajet ini untuk memastikan kelangsungan demi menjaga kesihatan rakyat yang normal baru, yang tak pernah dalam sejarah berlaku perkara pandemik COVID-19 ini. Jadi sekali lagi Datuk di-Pertua, saya tak kesampaian hajat saya, tapi insya-Allah kalau diberi masa yang akan datang, saya akan sampaikan lagi perkara-perkara yang saya nak sampaikan lagi. Terima kasih. Baling mohon menyokong bajet tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.